Akibat tidak dapat menahan diri kerana terlalu lama di rumah ketika PKP penuh, seorang wanita hampir mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Realiti dihadapinya antara kisah benar dan menjadi sebahagian daripada kes kemurungan direkodkan Hospital Kuala Lumpur yang mengalami peningkatan 20% sejak tahun lalu. Sepanjang pandemik COVID-19, terutama ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masyarakat sememangnya terkesan dari segi kesihatan mental dan emosi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), sebanyak 91.2% daripada lebih 100,000 panggilan diterima daripada talian bantuan sokongan psikososial memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Kehilangan punca pendapatan, pengangguran dan bebanan hutang merupakan antara faktor utama masalah kesihatan mental di Malaysia. Dalam fasa pandemik ini, kadar situasi begini dibimbangi semakin meningkat. Keadaan ini membuatkan golongan yang terkesan berasa putus asa untuk meneruskan kehidupan, lalu mendorong mereka untuk membahayakan nyawa sendiri serta insan di sekeliling mereka. Pada 18 Jun lalu, seorang wanita cuba terjun dari tingkat 32 sebuah kondominium akibat tertekan setelah diberhentikan kerja dan dihalau dari rumah sewa. 23 Jun lalu, video seorang lelaki yang maut selepas terjatuh dari tingkat 10 pangsa purinya tular di media sosial. Mangsa dikatakan kemurungan selepas perniagaannya mengalami kerugian. Kemurungan boleh dialami oleh sesiapa sahaja, sama ada dalam keadaan sedar atau tidak. Beberapa pihak mula menyuarakan kebimbangan dan mahukan isu ini diberi tempuan. Namun tumpuan ini bukan sahaja daripada pihak kerajaan atau organisasi bukan kerajaan semata-mata. Malah masyarakat juga perlu bersama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan isu ini. Sebenarnya nak bersama dengan Dr. Jeffrey Irwan Haris, merupakan pegawai perubatan psikiatri, iaitu pun punding psikiatri kita. Kita perlulah tahu sebenarnya sisi, sebab orang yang seperti ini yang lebih tahu bagaimana dunia mereka, sebab mereka berdepan dengan mereka yang menghadapi betul ini, kan? Berlainan dengan kita yang hanya melihat, mendengar berita dan kita tak berada di tempat mereka. Jadi kita tak tahu bagaimana sebenarnya situasi yang dialami oleh mereka sebenarnya, dan kita nak mendapatkan penerangan daripada mereka yang pakar ini, seperti yang Farihah kabarkan, Dr. Jeffrey yang sudah bersedia di talian sekarang ni. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjidlah. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik. Pastinya doktor dah dengar lebih lanjut apa yang kami katakan di sini berkenaan dengan kemurungan yang melampau disebabkan oleh PKP ini. Ya. Bila ada. Kita dengar kes yang meningkat, kita dah dengar kronologi trivia tadi, banyak kes yang pastinya kita di sini pun tak sangka dan tidak terjangka, kan? Bagaimana pandangan Dr. Jeffrey sendiri melihat kesan setelah 2 tahun kita berdepan dengan PKP ni? Apa yang kita nampak sekarang, adanya kes-kes bunuh diri yang dan kes ni makin meningkat. Report-report tentang orang yang rasa murung. Sebenarnya saya rasa rakyat kita agak resilient. Rakyat kita Malaysia agak kuat sebenarnya. Sepatutnya kita ada lebih banyak kes daripada apa yang kita nampak sekarang. Tetapi gayanya macam kita agak bertahan, alhamdulillah. Ya, dan tanpa menidakkan kesan yang memang sudah berlaku kepada orang yang sudah menjadi mangsa, kan. Tetapi secara umum rakyat kita sebenarnya agak kuat. Saya menjangkakan kalau dah 2 tahun dalam PKP ni, kita patutnya mendapat lebih banyak kes lah. Bukan mengharapkan, betul. Tapi dari segi statistik lah, dari segi unjuran lah. Jangkaannya lah. Okey, kalau kita bercakap mengenai kes-kes bunuh diri, masalah emosi dan sebagainya ni, kan doktor, kan kita melihat di paparan-paparan berita yang dibawakan, kan, mengenai kes ini, kenapa kalau kita lihat mangsa-mangsa ini adalah lelaki kebanyakannya lah, bukan semua tapi kebanyakannya. Jadi adakah disebabkan lelaki ini mereka adalah ketua keluarga, tanggungjawab diberikan di bahu mereka. Jadi bila masa PKP dilaksanakan, hilang punca pendapatan, kurang punca pendapatan dan sebagainya menyebabkan mereka tertekan dan mereka melakukan perbuatan tersebut. Komen doktor. Orang lelaki betul tanggungjawabnya lebih dari segi bertanggungjawab kepada keluarga, kan. Untuk provide, orang putih panggil breadwinner. Kalau dia tak dapat nak perform
patutnya kerja-kerja yang dah jadi tugas dia selama ini, dia akan rasa sangat down. Dan tugasnya ialah di luar rumah. Jadi sekarang ni nak keluar rumah pun tak boleh, nak kerja pun susah. Dan macam seperti yang disebut tadi kan, dekat 2 juta lebih orang. Betul. 2 juta orang akan terlibat dalam dari segi hilang pekerjaan kan. Dan faktor satu lagi ialah dari segi percubaan bunuh diri ni, di antara lelaki dan perempuan, ada kajian menunjukkan bahawa orang lelaki dan perempuan cubaan bunuh diri agak sama. Ya, maksudnya bilangan orang yang mencuba, katakan 10 orang dari perempuan, 10 orang dari lelaki percubaan. Tetapi apa perkataan yang lebih sesuai, bukanlah kejayaan, tapi sampai jadi mati tu, maksudnya method yang lebih agresif, yang lebih ada kepastian untuk kematian tu berada di pihak lelaki. Okey. Maksudnya bila percubaan bunuh diri itu dilakukan, lelaki lebih cenderunglah menjadi mangsa berbanding dengan wanita. Lelaki lebih berjaya untuk bunuh diri. Okey. Percubaan lebih kurang sama, tetapi lebih berjaya bunuh diri. Mungkin dari segi mental kan, dari segi cara berfikir yang the logical thinking tu. Jadi dia akan ambil the most lethal, yang paling membunuh lah. Cara mati yang paling pastilah. Okey. Memang tak fikir panjang, memang betul-betul dia nekat ni. Baik. Dan sekarang ni saya rasa banyak juga lapisan umur yang melalui fasa seperti ini, yang rasa murung kan, dengan mungkin baru habis belajar, nak mula kerja, baru kerja berapa bulan dah terpaksa berhenti dan sebagainya. Jadi saya pasti generasi muda juga, umur dalam 20-an ni pun melalui fasa kemurungan yang teruk, Doktor. Hai, nama saya Nadia. Saya duduk rumah sewa sendiri and family saya semua duduk dekat negeri lain. Sebelum ni saya duduk seorang, tapi since PKP ni saya terpaksa sewakan bilik yang lain untuk orang lain sebab saya nak cari duit ekstra untuk tampung kos sewa rumah. Tapi itulah, semua orang dalam rumah ni semua buat hal masing-masing, duduk dalam bilik, so saya selalu rasa lonely. Saya memang tertekan dengan life saya yang sekarang ni sebab gaji saya kena potong, saya duduk sorang-sorang and then tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh keluar lepak apa semua. Dulu at least kalau saya ada problem, saya akan call kawan-kawan, jumpa, lepak, ataupun saya memang akan ambil cuti balik kampung, spend time dengan family saya. Tapi itulah, since PKP ni tak boleh keluar, tak boleh buat apa semua, so saya tak tahu nak buat apa. Saya dah tak tahu nak pergi mana, buat apa, saya terperuk je dekat dalam bilik tu. Bila sorang-sorang, saya rasa stres, saya pun tak tahu, saya rasa depression, macam-macam benda saya fikir. Sampai kadang saya rasa saya memang dah tak nak hidup. Kadang-kadang saya try nak tidur sebab saya nak buang rasa stres tu. Tapi bila saya tidur, saya mimpi macam-macam. Saya mimpi benda pelik-pelik. So saya pun tak tahu nak buat apa sampai saya tak boleh tidur. Saya pernah pergi farmasi cari ubat tidur. But bila nak makan tu saya tak berani sebab kadang-kadang saya rasa macam tak tahulah nak buat apa dah, macam tu. Lepas tu kalau saya duduk je sorang-sorang, tiba-tiba saya rasa jantung saya laju. Lepas tu rasa dia macam rasa nak mati. Tak tahu, sampai saya tak tahan, saya rasa macam saya nak terjun je dekat dari rumah ni semua. Awal-awal pun saya tak tahu yang saya ada masalah mental. Tapi bila saya keep baca dekat internet and then saya baca juga dekat Google, saya dengar orang cakap, baru saya tahu yang saya ni ada masalah mental. Orang cakap, Nadia, buatlah apa yang kau minat untuk kurangkan rasa tu. Saya dah cuba dekat rumah buat apa yang saya minat, tapi saya tetap rasa lonely, saya tetap rasa sama. Saya rasa saya macam tak ada minat apa-apa pun. Lepas tu bila saya fikir saya nak pergi doktor, saya pun tak tahu yang saya nak pergi jumpa doktor apa. Lepas tu kalau saya jumpa pun, saya nak bayar pakai apa? Duit pun tak ada and semua benda pun tak ada. So, saya duduk je dekat rumah. Sekarang ni saya tak tahulah nak fikir apa dah.
Saya dah tak boleh fikir apa-apa, saya buntu sangat. Saya pun dah tak tahu apa saya nak buat dengan life saya. And saya pun tak tahu apa akan jadi masa depan. Apa akan jadi dekat masa depan saya. Saya tak tahu, saya depressed sangat. Itu dia kan, luahan dan juga dilema yang dialami oleh mangsa yang kita kira sedang mengalami kemurungan lah sekarang ni. Bila kita tengok latar belakang tadi kan, gadis tadi, dia keluarga jauh. Kan fikir-fikir kita tak boleh jumpa adik keluarga. Duduk jauh, duduk seorang je dia dekat sini. Itu lagi menambahkan orang kata loneliness tu kan, itu lagi dirasai lah. Dan sebab perasaan tu lagi tertekan sebab masih muda, baru nak kerja, lepas tu dengan tak ada siapa-siapa, itu lagi menambah. Melainkan kalau kita ni ada keluarga lain kan, kita ada anak dan sebagainya, itu ada sikit banyak boleh menceriakan kita walaupun kita ada sedikit tekanan. Betul. Bagaimana jadi itu antara lapisannya. Mungkin doktor boleh ulas sikit berkenaan dengan keadaan ini. Seperti mana yang tadi saya beritahukan, latar belakang tu sendiri juga membawa kepada tekanan disebabkan oleh PKP yang tak boleh jumpa keluarga dan sebagainya, dengan kerja kena potong gaji. Kita semua kena ambil peranan sebagai kawan-kawan dia kan, kawan-kawan sebagai orang yang sihat lah. Macam saya anggap saya ni agak sihat. Sebab tak ada siapa pun yang tak ada unsur kesempurnaan kan. Kita ada up, kita ada down kita. Betul. Jadi waktu saya tengah up, saya akan pastikan saya get connected tau. Saya akan buat video call dengan grup mana-mana je. Terjah je. Siapa yang nak cakap lah. Okay. Kadang-kadang, apa khabar? Kau okey ke? Kan? Cukup dah tu. Maknanya somebody care. Lepas tu, jangan kedekut. Kalau dalam social media kan, jangan kedekut untuk like, untuk komen. Komen je. Kadang-kadang orang tu letak gambar kucing je. Kan? Untuk saya lah, sebagai bukan peminat kucing kan. Tak gambar kucing je, tapi like je lah. Comel juga kucing kau. Jadilah. Boleh jadi, komen kita tu membuatkan dia bertahan lagi seminggu tau. Betul, Dia tengah fikir kan, dia tengah fikir untuk buat something very bad tau. So itu last lah tu, nak letak gambar kucing yang paling dia sayang, last lah. Kita komen, cantik kucing kau, okey lah, comel. Jadilah. Kan? Betul. Kita tak anggap perkara tu besar. Betul. Sebab kita tengah happy. Tapi waktu kita tengah tak happy, kita tengah murung tu, semua jenis respon. Betul. Okey. Okey. Jadi kadang-kadang kan kita kalau bercakap mengenai media sosial ni kan, kadang-kadang ada orang cuba menyampaikan hasrat hati ataupun sesuatu melalui media sosial, bukan secara direct, tapi secara orang kata kita sebenarnya nampak dia macam ada masalah, tapi sebenarnya adakah dia bermasalah ke, tak ada masalah sebenarnya sekarang ni kan. Jadi doktor sebagai orang yang dekat ataupun pasangan, macam mana sebenarnya untuk kita mengenal pasti sama ada orang yang terdekat dengan kita tu mengalami kemurungan, tengah stres ataupun tidak? Okey, dari segi simptom-simptomnya kan, sama ada kita nak tengok pada diri sendiri ataupun orang lain, ataupun orang tu sendiri nak tengok kan, ialah apa, aku ada ke masalah ni? Antaranya perubahan kepada biologi kita, kebiasaan kita. Kalau kita tidur, biasanya tidurnya senang, terus sekarang dah susah nak tidur. Kan? Lepas tu mood kita yang dulu agak tenang kan, sekarang dah mula cepat marah, selera makan, ataupun simptom-simptom macam simptom panik lah, simptom anxiety, kerisauan, jantung berdebar, risau, tak pasti apa yang something tak kena kan, serba tak kena. Jadi ini semua ada nama-nama dia dalam psikologi, dalam psikiatri. Tetapi akhirnya siapa sahaja jangan lupa untuk buat assessment, untuk buat penilaian tentang bunuh diri. Ini memang satu bahagian yang sangat penting. Apa-apa hal pun, kalaulah ada simptom ini, terus dia ada alarm. Katakanlah saya baru 2 hari tak berapa nak boleh tidur. Mungkin sebab saya nak prepare untuk MHI ni kan. Jadi taklah teruk sangat. Jadi kalau orang tanya saya lah, katakanlah dah 2 hari saya tak dapat tidur dengan elok lah. Katakan saya risau nak masuk TV ni. Tapi kalau orang tanya saya, bangun tidur tadi rasa macam bersyukur masih hidup ke, ataupun alah kenapalah aku bangun tidur kan. Kan bagus tidur je terus. Itulah antara poin-poin pertama dipanggil passive suicidal. Dia rasa ingin mati, belum lagi nak bunuh diri, tapi rasa ingin mati. Mati lebih baik daripada hidup. Kalau misalnya kita ada kawan yang ada perasaan macam tu,
apa yang perlu kita buat ni? Sebab kadang-kadang orang ni bila dia tahu kita cakap ni kan, dah kena pasti orang tu selalu penafi tegar ni, dia kan kata tak, aku sihat, aku okey dan sebagainya. Betul. Jadi kita Okey. Bukan senang untuk kita terjah dia. Kita kata, kau sakit ni. Aku dengar Dr. Jeffrey cakap dalam TV. Dia kata, kalau kau sakit, kau cakap macam ni, maknanya kau depressed. Kau depressed. Jangan paksa dia. Okey. Tetapi, be available. Okey. Kalau kita ada 1-2 kawan macam ni, jom kita create program. Buat WhatsApp group dengan geng-geng ni ke, walaupun tak payahlah cakap, okey, korang semua depressed, aku nak tolong kau kan. Okey. Orang tak suka tahu untuk dia baby macam tu. Betul. Okey, so kita ni jadi available aja. Macam sehari 2 hari sekali, weh kau buat apa? Khabar kau? Kerja kita tak, just be available. Okey. Nanti bila dia punya stres dia makin tinggi, dia tahu kepada siapa dia kena kontak. Okey, maksudnya kita perlu menjadi orang yang begitu sensitif dan peka kan dengan orang sekeliling kita. Bila kita nampak kawan kita seperti ada masalah, kita taklah direct cakap dengan dia nak bantu dia daripada segi emosi dan sebagainya. Cuma kita mengisi, menjadi individu yang bolehlah mengisi kekosongan diri dia itulah. Ya. Kita ada. Jadi dia kena tahu, kalau aku sangkut pun aku akan jumpa Fariha. Okey. Kalau aku sangkut aku boleh jumpa Marsila. Macam tu dia yakin ada orang yang somebody for her lah. Okey. Baik. Doktor, okey. Ini kita nak kongsikan. Ini antara yang telah berjaya jugalah keluar daripada fasa keburungan tu. Dia dah dekat tengah-tengah tu dia dah rasa macam tak boleh fikir apa dan sebagainya. Tapi bila ada, macam tadi doktor cakap, ada orang yang beri semangat, kan, yang menjadi peneman, macamnya mengisi kosongan tu, why not bangkit? Apa yang membuatkan saya tekanan adalah bukan tekanan lah, dia macam mental koyak lah orang panggil sebab masa itu dulu fikir okey nanti dah kerja, dapat kenal ramai kontak apa semua dapat jumpa klien, dapat jumpa ramai orang. Tiba-tiba pandemik berlaku, apa yang saya boleh buat hanyalah duduk di rumah. So benda tu mengganggu emosi saya. Tapi buat untuk makan-makan biasa gini je keluarga. Lepas tu hari tu, esok tu saya terus buat kek, puding caramel chocolate cake. Lepas tu bagi family semua rasa. Lepas tu semua cakap, oh sedapnya. Lepas tu mak saya cakap, cuba jual, mana tahu dapat sambutan. Lepas tu saya terus open order. Open order tu ramailah, dalam sehari tu dalam 19 biji gitu. Sebab saya kerja, maksudnya saya hanya boleh buat kek tu pada hari cuti je, hari weekend. So bila saya open order tu ramai yang cakap sedap. So dalam masa yang sama dia dapat orang cakap, pada masa yang sama saya pun dapat hilangkan stres. Mungkin orang yang makan kek yang saya buat tu pun dapat hilangkan stres sebab makan benda sedap. Kita tengok daripada dia mengalami masalah stres, lepas tu berjumpa pula dengan hobinya memang memasak, berjaya memasak, lepas tu berjaya menjual pula keknya. Itu ada memberikan kan? Ada tulang belakang memberi juga. kegembiraan buat beliau kan. Doktor, mungkin kita boleh kesimpulannya lah berkenaan dengan kemurungan di tahap PKP ini kan. Kita dah tentu berkenaan bagaimana ada golongan-golongan tertentu yang perlu kita beri perhatian dan bagaimana kita nak sebenarnya membantu macam mana kan. Tapi sedikit sebanyak kesimpulan daripada kes ini, doktor. Baik. Seperti yang saya sebut tadi kan, semua orang ada peranannya dan bagus sebenarnya tindakan untuk pick up satu hobi kan, ataupun satu kesukaan. Betul. Ataupun bukan hobi lama pun, buat hobi baru pula tu. Benda yang dia mungkin tak pernah cuba selama ni. Macam saya sekarang, saya tengah belajar masak. Okey. Dulu saya pandai masak air je. Kan? Just do something different lah. Sebab kita dah buat benda yang sama selama 2 tahun. Kan? 2 tahun benda yang sama in and out. Alhamdulillah, pandemik ini mengajar kita untuk jadi lebih real sebenarnya. Kita lebih
saya perasan yang manusia lebih real. Betul. Aku down lah. Aku rasa tak boleh lah. Kan? Dia dah mula mengaku macam tu. Ya. Kalau dulu semua orang ada dia punya macam satu mask kan. Macam fasad lah. Macam orang boleh cover-cover kan. Betul. Tapi sekarang semua orang kita nampak, susah lah sekarang kan. Sesama bangsa, across bangsa, susah lah sekarang ni katanya. Sama-sama susah. Dan biasanya, bila kita sama-sama susah, kita akan jadi lebih rapat sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ni, Doktor. Jaga diri. Selamat memasak menu baru.